Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najraza Munirah binti Bishari. Saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu bermula daripada muka surat 717 hingga 718. Okey, kita tengok rangkap yang pertama. Wa yajuzu waqful ashjari li thimaraha wal mashiyati lil banniha was-sufaha'i wal fahlu lil nazw 'ala al mawashi li'anna al mawqufa zawatiha wa hadhihi al umuru hiya manafi'uha. Okey, perenggan ini bermaksud dan harus pokok untuk buahnya, yakni hasil yang dimaksudkan sini adalah hasil daripada buah tersebut, dan binatang ternakan untuk susunya dan bulunya, dan binatang yakni jantan yang kuat untuk nuzu kepada binatang ternakan, kerana yang diwakafkan adalah zatnya dan perkara-perkara ini adalah manfaatnya. Okay, maksudnya kat sini kita tak kisahlah kita nak wakafkan buah ataupun binatang, tapi kita kena pastikan yang benda yang kita nak wakafkan itu ada manfaatnya. Contohnya, kita tak boleh nak wakafkan buah yang telah buruk, haiwan yang telah mati, semua tu, sebab benda tu tidak mendatangkan manfaat. So yang tidak mendatangkan manfaat dan tak ada zatnya untuk kita manfaatkan, so tak boleh lah. Okay, perenggan seterusnya. Walaysa min syaratil mawqufi an yantafi'a bihi fil hali fayusihu waqful ardi jadabati li istislahiha wa zar'iha wa waqful ardi mawjarati wa waqful aini al-maghsubati. Okay, maksudnya, dan bukanlah daripada syarat barang yang diwakafkan itu adalah sesuatu yang diambil manfaatnya dengan pada sesuatu keadaan, maka sah wakaf tanah yakni bumi, jadabah untuk penambakan dan penanaman, dan wakaf tanah yang disewa, dan wakaf sesuatu yang dirampas. Okay, maksudnya kat sini, kita contohnya macam kita mewakafkan tanah. Kita tak nampak kan apa manfaat daripada tanah ni, apa macam tapi kalau kita bina sesuatu yang bermanfaat, contohnya kita bina penanaman, kita bina sekolah, so daripada situ kita akan dapat manfaat dari segi pembinaan tu daripada tanah yang kita wakafkan tu, sebab tanah yang diwakafkan tu adalah untuk pembinaan, untuk tanaman yang memberi manfaat kepada semua orang. الثاني أن يكون الوقف على أصل موجودا وفرعا لا ينقطع لأن وقف صدقة يراد بها الدوام وحقيقة الوقف نقل ملك المنافع إلى الموقوف عليه وتمليك معدوم باطل وكذا تمليك من لا يملك. Okay, maksud dia kat sini, yang kedua, bahawa wakaf terhadap asal yang wujud dan furuknya, yakni cabangnya, tidak terputus kerana wakaf adalah sedekah, dan yang dimaksudkan dengannya adalah berterusan ataupun berkekalan, yakni selama-lamanya, dan hakikat kepada wakaf iaitu perpindahan milikan manfaatnya kepada yang diwakafkan kepadanya, dan pemilikan terhadap sesuatu yang tiada adalah batal, dan begitu juga pemilikan barang yang bukan miliknya. Contoh hakikat contoh pemindahan milikan manfaatnya kepada yang diwakafkan kepadanya. Contohnya, saya mewakafkan sekolah. Mewakafkan sekolah untuk penduduk kampung, dan penduduk kampung telah memanfaatkan sekolah tu, so wakaf tu sah. Tapi kalau pemilikan terhadap sesuatu yang tiada, contohnya dia cakap dia nak wakafkan sekian, tetapi benda tu memang tak wujud, so wakaf tu adalah batal, dan pemilikan barang yang bukan miliknya. Contohnya, saya nak wakafkan haiwan, nak wakafkan seekor kambing milik Abu, tapi kambing tu milik Abu, bukan milik saya, so wakaf tersebut adalah tidak sah juga. Seterusnya, mithalu tamliku al-ma'dumi al-waqfu ala man
سيد لدي ثم على الفقراء والوقف على ولده ثم على الفقراء ولا ولد له والوقف على مسجد سيبنى ثم على الفقراء maksudnya dekat sini contoh pemilikan sesuatu wakaf yang tiada. Contohnya wakaf terhadap sesuatu yang akan dilahirkan. Benda yang akan sesuatu yang akan dilahirkan, maksudnya benda tu tak wujud lagi, so tak sah. Kemudian ke atas orang fakir, dan wakaf terhadap anaknya kemudian orang fakir dan tiada anak-anak padanya, dan wakaf terhadap masjid yang akan dibina kemudian ke atas orang fakir. Masjid yang akan dibina dekat sini membawa maksudnya benda tu tak wujud lagi. Bila benda tu tak wujud lagi, kita nak mewakafkan sesuatu yang tak wujud, so hukumnya tak sah wakaf. Seterusnya, ومثال تمليك من لا يملك الوقف على الحمل في البطن فهذا باطل على المذهب لأن الوقف تمليك منزرع فلا يصح على من لا يملك كالبيع وسائر التمليكات. Maksudnya kat sini contoh pemilikan barang yang bukan miliknya. Contohnya mewakafkan kandungan di perut, benda tu bukan miliknya. Dan ini adalah batil kerana mengikut pandangan mazhab, sebab wakaf terhadap pemilikan adalah sesuatu yang boleh dilaksanakan. Maka tidak sah terhadap sesuatu yang bukan miliknya. Contohnya menjual barang yang bukan miliknya, tak sah. Ataupun macam dia mewakafkan Al-Quran, tapi Al-Quran tu bukan Al-Quran miliknya, juga tak sah. Maksudnya barang tu bukan barang miliknya, mestilah mewakafkan barang yang miliknya sahaja. ولا يصح الوقف على ميت وهو الذي يمسيه الفقهاء منقطع الأول لكن يصح الوقف على الراجح على منقطع الآخر مثل وفقت على أولادي ثم سكت. Maksudnya tak sah kalau kita wakafkan sesuatu terhadap mayat atau bangkai dan ia dinamakan oleh fuqara iaitu murati awal, tapi sah wakaf kepada murati akhir, yakni rajih. Contohnya aku wakafkan ke atas anak-anakku, kemudian terdiam, macam tu. Perenggan terakhir, وقفت على الفقير فلان ثم سكت ولم يذكر مسرفا له دوام لأن مقصود الوقف القربة والثواب فإذا بين مسرفة في الحال سهل إدامته على سبيل الخير ويغتس به الفقراء لأن مصرفه masrifan as-sadaqati. Maksudnya kat sini atau wakaf terhadap orang kafir. Maksudnya kita cakap ni dia nak wakafkan kepada si fulan bin si fulan, sebelum kemudian terdiam, dan tidak disebut tindakannya padanya selamanya. Sebab maksud pada wakaf ni ialah wakaf kepada kerabat dan kebaikan, maka jika diterangkan tindakannya pada sesuatu keadaan, mudah untuk dipelihara ke atas jalan kebaikan, dan dikhususkan kepada orang fakir kerana tindakannya adalah tindakan sedekah sebab dia mengkhususkan. Setakat ini saja saya punya bahagian. Maaf atas kesilapan dalam presentation saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.